Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق بلساني واشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, kita sambung kitab Minhajus Salam, muka surat yang kelima, 8 daripada bawah, Jawi, Rumi, muka surat 10. Muka surat 10, ya, Jawi, Rumi muka surat 10, Jawi muka surat 5. Tamamlah. Qala ma'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Telah tamamlah, telah sempurnalah, telah selesailah. Telah selesai apa? Bilangan sekalian aqaidil iman yang 50. Maknanya selesai dah lah. 50. Fardhu ain selesai dah. 50. Dia kata telah sempurna semua pegangan simpulan iman yang 50. Maka menghimpunkan akan dia, ni dia nak buat khulasah, dia nak buat kesimpulan. Jadi tak ada apa kita baca lah, dia nak buat pengkelasan. Nak kelaskan yang 50 tadi duduk kat mana. Istilah dia panggil apa, itu je. Maka menghimpunkan akan dia sekalian oleh makna dua kalimah. Maksud dua kalimah syahadah. Maksudnya 50 tu ada dekat dua kalimah syahadah. Bila sebut dua kalimah syahadah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah lah, terhimpun dalam tu. Sekarang ni dia nak apa, asing bukan asing, dia nak bagi tahu yang ini bab ini bab ni, supaya kita dapat faham 50 ni dia terkait dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada sekali dalam 50 tu. Dari kerana makna ketuhanan itu istighna'ul ilahi an kulli ma siwahu wa iftiqaru kulli ma siwahu ilaih. Itu maksud Tuhan. Definisi ataupun ta'rif Tuhan. Kadang-kadang kalau orang tak mengaji, Tuhan pun dia tak tahu apa. Bukan tak tahu Tuhan tu siapa, dia tahu Tuhan tu Allah. Tuhan tu, tahu tak? Tuhan tu. Kan dia kata, apakah definisi ta'rif air? Air adalah satu cecair begitu, begini, gitu. Yang dinamakan gelas. Gelas adalah itu, kita boleh cakap lah, adalah satu objek yang digunakan untuk minum dan gitu gini kan, untuk meletak cecair sebagainya. Jadi ada dia punya ta'rifan. Tuhan apa ta'rif dia? Binatang adalah satu yang tak ada akal. Manusia adalah gini. Tuhan tu apa? Kadang-kadang kita tahu ta'rif yang semua. Ta'rif semua objek, semua perkara kita tahu, kecuali Tuhan kita tak tahu. Memalukan. Tak tahu ta'rif ataupun definisi. Itulah dia ta'rif dia.
takrif ataupun definisi. Kalau kata Tuhan ni apa? Tuhan tu Allah. Itu soalan Tuhan tu siapa? Kita bukan tanya Tuhan tu siapa. Tuhan tu apa Tuhan? Definisi tu. Tu ada. Istighna'ul ilahi an kulli ma siwahu wa iftiqaru kulli ma siwahu ilaih. Maksud dia, artinya terkaya ni tak memerlukan. Terkaya Tuhan, tak memerlukan Tuhan daripada tiap-tiap barang yang lainnya. Tuhan tu dia tak perlu yang lain selain pada diri dia. Dia tak perlu yang lain. Okey? Dan berkehendak barang yang lainnya kepadanya. Semua yang lain bergantung nak kat dia. Itulah Tuhan. Jadi kalau kita faham takrif definisi Tuhan, kita boleh tengok berhala tu Tuhan. Nak bergerak pun orang kena tolak. Berhala duduk kat situ, tiba-tiba duduk kat dalam rumah dia, katalah dalam rumah, tepi tingkap. Ketika tingkap terbuka, ketika hujan panas menyebabkan berubah warna Tuhan dia tu, berhala tu. Nak bergerak pun tak boleh, orang kena tolak ke tepi. Sebab nanti kena panas hujan, nanti dia berubah warna. Tuhan apa bendanya? Nak bergerak pun tak. Itulah maksud dia. Kalau faham maksud Tuhan, senang. Maknanya memang kita akan mengakulah Allah tu Tuhan. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan tu. Tuhan, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tuhan tu bukan berhala dah, yang macam biasa kita duk sebut. Sebab berhala tu bukan Tuhan. Sebab faham tak definisi Tuhan? Definisi Tuhan adalah mempunyai sifat istighna dan iftiqar. Atau yang panjangnya, istighna'ul ilahi an kulli ma siwahu. Terkaya tak memerlukan, ianya tak memerlukan apa-apa saja. Dia tak memerlukan siapa saja. Apa saja dia tak memerlukan. Wa iftiqaru kulli ma siwahu ilaih. Semua selain daripada dia perlukan dia. Itulah Tuhan. Dan berkehendak maka masuk. Okey, sekarang dia nak kelaskan yang 50 tadi, la ilaha illallah berapa banyak? Dia nak kelaskan aja ni. Maka masuk pada kalimah la ilaha illallah 41. La ilaha illallah tu ada 41 daripada 50 yang kita dah mengaji sebelum ni. Maka dilazimkan oleh istighna. Ni istighna ni, terkaya ni ataupun tidak memerlukan ni, akan wajib Allah Taala bersifat dengan wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, qiyamu ta'ala binafsi. Ada 5 ni dia panggil istighna. 5 maksud bila 5 ni maksud istighna, maksud tidak memerlukan yang lain. Betul lah. Wujud tak memerlukan yang lain, qidam tak memerlukan yang lain, baqa kekal tak memerlukan yang lain, mukhalafah dan qiyamu. 5 dia nak kelaskan aja ni. Dan melazimkan pula tanarruhu. Tak nampak. Ada titik tak tu? Ada kan? Tak nampak. Oh, teruk dah mata ni. Tanazzuhu sepatutnya kan? Tanzih. Tapi kenapa saya punya tak ada titik? Tanazzuhu kan? Tanzih membersihkan. Itu tanarruhu. Tanazzuhu anin naqais, membersihkan, menyucikan, maha sucinya daripada segala kekurangan. Melazimkan pula dengan ada sifat-sifat terkaya, tak memerlukan yang lain, maka secara otomatik lawan daripada sifat tadi kita tolak. Kalau Allah itu kata ada wujud, lawan dia tak wujud, tak ada, tolaklah yang tu. Tu melazimkan, dilazimkan oleh istighna akan wajib, dan melazimkan pula tanazzuhu anin naqais, maha sucinya daripada segala kekurangan, lawan daripada yang wajib tadi. Dan masuk di dalam tanazzuhu anin naqais, kekurangan-kekurangan tu iaitu sama', basar, kalam. Iyalah, sama' mendengar, kalau tak mendengar kan kurang. Basar kalau buta kan kurang. Kalau kalam, kalau bisu kan kurang. 3 dah. Dah berapa dah? 3 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Okey, 8 dah. Dan segala lazimnya iaitu kaunuhu sami'an, keadaan kalau kita tengok
sama' mendengar, basar melihat, kalam berkata-kata. Lazimnya iaitu kalau dah sama', kalaulah ada sifat sama', maka dapatlah keadaan Allah tu mendengar. Ini sama je dua perkara ni. Sifat maknawiyah dengan ma'ni ni. Sebab yang fardu ain sampai 13 je. Jadi dia sama dua benda tu. Jadi lazimlah itu apabila sama' kaunuhu, keadaan Allah itu yang mendengar. Samalah cerita tadi, dan kaunuhu basiran dan kaunuhu mutakalliman. Dari kerana jika tiada wajib bagi Allah sekalian sifat yang 11 ke? Yalah 8, 9, 10, 11 lah. 11 ini niscaya adalah ia berkehendak kepada yang menjadikan dia. Kalaulah tak ada 11 ni, automatik lah kita dapat faham Allah nak ada tu kena yang jadikan dia. Okey? Atau kepada zat tempat berdiri, atau kepada yang menolakkan daripadanya kekurangan, maka iaitu mustahil. Ini cuma kesimpulan je. Maka terkaya daripadanya lawannya 11. Jadi lawannya 11. Jadi 11 lawan dia 22 lah. Lawan ni tadi lah wujud, lawan dia adam. Qidam, tidak ada permulaan, lawannya ada permulaan, baharu dan sebagainya. Lawan lah yang kita dah bahas sebelum ni semua. Kesimpulannya lawan dia jadi 22 lah. 22. Lawannya 11 dan dinafikan pula istighna'u akan wajib Allah Ta'ala memperbuatkan suatu. Satunya ini yang ke-23 pula. 22 dah, ni yang ke-23. Iaitu kita nafikan pula istighna' kayanya Allah itu wajib Allah Ta'ala buat sesuatu atau meninggalkan dia. Kita kena tolak lah. Wajib Allah buat kita ada? Tak, harus je. Jadi kita tolak lah wajib tu. Kita tolak. Tolak wajib Allah buat dan wajib Allah tinggalkan sesuatu. Tolak yang itu. Kerana harus je Allah buat ataupun tak buat. Harus. Jadi kita tolak yang wajib. Maka inilah harus bagi Allah. Maka jadilah jumlah segala simpulan yang dilazimkan akan dia oleh istighna' 23 simpulan. Ni nak kelas ke? Nak kelaskan je. Okay? Ini tak ada apa. Dan ada pun iftiqaru kulli ma siwahu ilaih, itu maka yang lain perlukan Allah pula. Okay? Dia punya kategori dia. Maka iaitu melazimkan al-hayah, hidup, qudrah, iradah, ilmu. Iyalah pastilah. Kita ni hidup kan iftiqar kan selain daripada Allah semua perlukan Allah. Jadi hayah, kita hidup kan perlukan Allah. Hayah, qudrah, iradah, ilmu. Dan sekali lazimnya iaitu kaunuhu dan kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman. Bila Allah itu hidup, keadaan Allah hidup. Bila Allah itu berkuasa, keadaan berkuasa. Bila Allah itu berkehendak, keadaannya berkehendak. Bila Allah itu keadaannya ilmu. Okay? Dan lazimkan pula wahdaniyah. Tambah lagi satu, wahdaniyah. Wahdaniyah masuk dalam iftiqar. Dan dilazimkan pula dengan segala lawan yang 9 pula. Maka jadilah jumlah segala simpulan iman yang dilazimkan oleh iftiqar itu ada 18. 9 eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 campur wahdaniyah. 9 lah. 9 campur 9, 18. Maka tak kala dihimpunkan akan dia 18 ini kepada sekalian 23 yang masuk pada yang tadi tu, maka jadilah jumlahnya 41. Tu dia nak kelaskan je. Bukan fardu ain pun. Dan di dalam Muhammadur Rasulullah ada 9 lagi. Nak ambil 9 sebab nak kata 50 tu duduk kat mana? Duduk kat Muhammadur Rasulullah 9. Itu wajib bagi sekalian nabi-nabi bersifat dengan sidik amanah, tablighu ma umiru bi tablighihi dan fatanah. 4. Dan sekali lawannya iaitu mustahil, al-kadzab, al-khiyanah, al-kitman dan al-baladah. 4 8 lah. Maka inilah 8 antara yang wajib dan yang mustahil, dan bertambah pula padanya satu yang harus. Ada satu lagi, iaitu harus bagi segala mereka itu perangainya dengan segala perangai tubuh manusia. Kan Nabi dan Rasul ni kan jenis manusia. Tu yang harus. Maka tiada membawa kepada kekurangan. Dah cerita dah sebelum ni. Walaupun dia manusia, kemanusiaan dia tadi tidak menurunkan martabat dia. Tak macam kita kan. Kemanusiaan kita menurunkan martabat kita. Kemanusiaan kita dengan maksud makan. Makan kita menurunkan makan bukan main. Kahwin kita kerana manusia, tapi dengan kahwin turun martabat. Tak mengaji, tak apa dan sebagainya lah. Kemanusiaan kita biasanya itulah, kita akan
terpedaya dengan kemanusiaan kita. Tapi Nabi tidak. Walaupun manusia, walaupun kahwin lah, makan lah, apa semua, tapi tak jatuh pun martabat. Soalan. Istiqdat dengan ihtikar. Seolah nampak macam definisi Tuhan. Istiqdat adalah nak menunjukkan bahawa Allah tidak memerlukan makhluk. Ihtikar seolahnya semua memerlukan. Semua makhluk seolah memerlukan. Itu yang masuk dalam definisi Tuhan. Ada maksudnya ada boleh juga. Iyalah. Boleh juga. Ya, boleh juga. Sama ada kita kata apakah definisi ta'rif Tuhan? Tuhan adalah yang punya sifat istighna dan iftiqar. Boleh juga. Itu dia panggil bahasa yang kaya. Maksudnya apakah definisi Tuhan? Kita bagi tahu Tuhan gini. Apa definisi Tuhan? Yang kedua orang tanya, kita jawab lagi. Semua membawa erti satu Tuhan, tapi banyak perkataan, kaya. Jadi boleh. Antara definisi Tuhan adalah dia ada istighna dan iftiqar. Apakah definisi Tuhan lagi? Definisi Tuhan adalah istighna'ul ilahi an kulli ma siwahu. Lepas tu jawab lagi, wa iftiqaru kulli ma siwahu ilaih. Lain pula. Tanya lagi, ada lain tak? Jawab lain. Jadi boleh. Memang itulah pun definisi. Cuma definisi istighna dan iftiqar adalah definisi Tuhan, itu tahap tinggi. Maksud tahap apa benda pula istighna? Kalau kata setiap Tuhan tidak memerlukan yang lain semua perlukan Tuhan, itu untuk orang awam. Semua boleh faham. Tapi apakah Tuhan? Tuhan tu yang ada istighna dan iftiqar. Benda ni tahap atas lebih sikitlah. Kita boleh ambil definisi Tuhan tu sebagai orang awam boleh faham pada sekadar itu. Boleh tak? Maksud istighna tu memang dalam tu ada pecah apa dari boleh dah. Boleh. Kita faham bahawa istighna Allah Ta'ala ini teristighfar pada makhluk yang memerlukan. Begitu aja boleh. Fardhu ain orang awam boleh tak? Fardhu ain lepas dah. Tak ada masalah. Lepas fardhu ain. Okey? Macam tika. Macam istighna tu maknanya Allah kaya. Kaya maknanya betul tidak. Apakah wujud itu maknanya kaya maknanya tidak memerlukan yang lain. Pada tamak basar alam tu maknanya tidak perlu pada makhluk untuk mengadakan benda tu. Bukan. Istighna tu betul dah. Kaya tu maksud sebab tu dia kata wujud qidam baqa tu. Itu maksud terkaya, tak perlu. Wujud dia tak perlu yang lain. Memang wujud dia. Sebab tu dia kata terkaya. Tapi kalau yang iftiqar tadi, samak basar kalam, dari segi yang lain memerlukan dia. Termasuk dalam melazimkan dia akan ni tanazzuh anin naqais, maha suci daripada segala kekurangan. Jadi maknanya iftiqar ada dua. Satu semua memerlukan dia, satu dia sendiri itu tak kurang. Yang tak kurang tu yang tu samak basar kalam. Sebab kalau samak basar kalam tak ada, dia kurang. Jadi maknanya iftiqar ada dua lah. Dua makna lah boleh kita kata. Iftiqar adalah yang lain semua memerlukan Allah. Satu lagi, Allah sendiri tak kurang. Adakah kita tengok pada istiqar dia setelah makhluk sifat pada makhluk macam bahasa pun makhluk ada. Semua ada. Yang dia istiqar ni. Tetapi Allah Ta'ala pun ada istiqar dia sendiri. Dalam macam ni ada sama, ada bahasa gitu. Ya. Kadang-kadang Beza. Ya, beza. Ini yang dimaksudkan. Ya, betul. Itu yang maksudkan. Ya. Sebab tu kita tengok diri kita lah, kita dengar. Lepas tu dengar kita ada macam-macam, nak kena ada gelombang, tak boleh jauh sangat, tak boleh dekat sangat, tak boleh kuat sangat, tak boleh perlahan sangat. Dengan tu kita kata Allah mendengar, tapi mendengar kita sangat lemah. Mendengar Allah, itu yang kita bahas sebelum ni. Jadi boleh tak? Dia boleh distinbat juga istighna ni, sifat pada istighna sebelah sifat tu tidak ada pada makhluk, hanya pada Allah Ta'ala. Boleh juga. Sama juga, itu peringkat atas je. Ini memang peringkat atas. Peringkat bawah kita kata ada juga kat makhluk. Tapi yang hakikatnya mana ada? Tak ada kat makhluk. Boleh lah kayak gitu. Dia peringkat satu lagi tu. Peringkat atas. Okey, boleh. Muhammad Rasulullah tadi, lupa dah benda tadi. Okey, Muhammad Rasulullah
9. Jadi yang satu tu adalah perangainya ataupun sikapnya apa semua macam manusia, tak bawa, dan kemanusiaan tadi tidak menjatuhkan martabat tu. Maka jadilah jumlah segala simpulan iman itu 50. Dan masuk di dalam Muhammadur Rasulullah itu ini dah habis dah ni. Iman dengan segala kitab. Dan masuk di dalam Muhammadur Rasulullah tu iman segala kitab. Maksudnya Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah pesuruh Allah. Okey, dengan kita beriman nabi kita tu pesuruh Allah, termasuk juga dengan segala kitab. Sebab apa? Sebab nabi ni yang bagi tahu ada kitab. Kitab Quran dan kitab-kitab lain. Jadi bila beriman dengan nabi, automatiklah beriman dengan kitab. Kitab yang dia bawa Quran dan kitab yang dia tak bawa. Mana kita tahu ada Taurat, Zabur, Suhuf, mana kita tahu? Nabi yang bagi tahu. Jadi kalau beriman dengan nabi, dengan maksud berimanlah apa yang dia cakap. Dia cakap ada kitab. Maka kita berimanlah. Sebab tu dia kata termasuk dalam Muhammad Rasulullah. Sedangkan nak kira Muhammad Rasulullah tak termasuk kitab. Kita percaya nabi kita tu Rasul Tuhan. Kalau nak masuk pun kitab Quran aja. Kitab-kitab dulu tak termasuk. Tapi kalau kita pandang jauh sikit, masuk juga. Sebab dengan maksud beriman dengan Nabi, beriman dengan apa yang dia cakap. Dia cakap ada kitab. Kitab yang aku duduk sekarang ni ikut Quran. Dan dia cakap ada kitab sebelum. Maka beriman dengan Nabi sama beriman dengan kitab. Sebab tu dia kata gitu. Dan iman dengan segala malaikat. Mana kita tahu ada malaikat? Nabi yang cakap. Jadi beriman dengan Nabi sebenarnya beriman dengan malaikat lah. Sebab Nabi kata malaikat tu ada. Sebab tu kata Muhammadur Rasulullah ni dia lagi besar daripada la ilaha illallah. Tapi bunyi pelik. Mana boleh besar pada Allah? Bukan maksud tu. Sebab tanpa Muhammadur Rasulullah, mana kita kenal la ilaha illallah? Semua yang kita tahu tentang agama daripada Nabi. Kan saya dah cerita sebelum ni kan, Imam Malik, mazhab Maliki, sesiapa yang maki Nabi kita, memaki Nabi, taubatnya tak diterima oleh manusia. Taubatnya tak diterima oleh manusia. Maksudnya dia bertaubat. Aku dah taubat dah. Dulu aku maki Nabi kan. Sekarang aku taubat dah. Makhluk manusia tak terima taubat dah. Allah serah pada Allah lah. Mungkin terima. Kat akhirat nanti tengoklah. Makhluk tak boleh. Kena kata tak. Maksudnya pulaukan dan sebagainya. Tapi kalau orang maki Allah, lepas tu dia kata aku taubat dah, makhluk kena terima. Jadi seolah-olah macam Nabi ni lagi besar pada Allah. Bukan. Bukan maksud tu. Kerana pertama Allah Maha Pengampun. Yang kedua, Nabi yang bawa semua. Allah pun Nabi yang bawa. Tak ada Nabi nak kenal Allah macam mana. Tiba-tiba dia merosakkan, dia memaki punca, sumber tu. Nabi yang kenalkan kita pada Allah. Maka tak dimaafkan di sisi manusia. Salman Rushdie tu sampai sekarang. Boleh jadi juga. Ya. Boleh jadi juga. Satu lagi dia dah wafat dah. Boleh jadi betul juga. Allah tak kekal. Jadi bolehlah minta. Nabi dah tak boleh dah. Mungkin sebab tu juga. Tapi mazhab Syafi'i terima juga. Walaupun maki Nabi, lepas tu dia taubat, dia kata, maka makhluk manusia semua kena terima juga. Atau mazhab Syafi'i. Pada mazhab Maliki itulah hujah dia. Kau buat salah dengan orang tu dah wafat, kau nak minta maaf macam mana? Boleh, bagus juga idea tu. Hujah mazhab Maliki. Tapi mazhab Syafi'i tetap juga diterima, makhluk terima. Kena kata dia baik dah. Dulu memang dia maki Nabi, sekarang dia baik dah, dia taubat dah. Mazhab Syafi'i. Mazhab Maliki tak, maaf. Sebab ni dia punca, sumber agama ni Nabi lah. Tak ada Nabi, macam ni kita nak kenal Tuhan? Jadi sebab tu dia kata kat situ. Beriman dengan malaikat, beriman dengan hari yang kemudian, hari akhirat. Kita beriman dan huru-haranya. Kita beriman dengan hari akhirat. Kita beriman dengan Nabi saja dah memadai. Beriman dengan Nabi aja. Apa rukun iman? Percaya pada Nabi. Cukup lah. Rukun iman ada 6. Ya, nak detailkan. Tapi sebenarnya percaya pada Nabi. Sebab Nabi yang beritahu Allah ada. Jadi percaya pada Allah. Nabi beritahu ada malaikat. Percaya pada. Hanya satu, percaya pada Nabi. Dan iman dengan untung baik dan jahat. Ini kita dah bahas panjang kan. Untung baik, untung jahat, takdir baik, apa yang berlaku baik dan jahat, semua daripada Allah. Dari kerana yang dikhabarkan kepada kita oleh Rasulullah yang bagi tahu kat kita sallallahu alaihi wasallam, dan segala nabi pesuruh yang wajib, dan segala nabi pesuruh yang wajib segala mereka itu. Nabi-nabi lain pun
kita kenal dia melalui Nabi kita juga. Jadi percaya kat Nabi kita, Nabi Muhammad, percaya dekat Nabi Isa juga, automatik dengan Nabi-Nabi yang lain. Sebab dia yang cerita. Mereka itu bersifat siddiq, amanah, tabligh dan fatanah. Padanya itu bahawasanya setengah daripadanya yang demikian itu. Okey, maknanya masuk siddiq, amanah, tabligh, fatanah masuk dalam Muhammadur Rasulullah. Percaya kepada malaikat akhirat, percaya kepada qada dan qadar, percaya kepada nabi-nabi yang lain, semua termasuk Muhammadur Rasulullah. Okey, bahawasanya setengah daripada yang demikian itu yang Muhammadur Rasulullah. Adapun iman dengan segala malaikat itu wajib atas segala mukallaf, bahawa simpulkan hatinya dengan bahawasanya segala malaikat alaihi wassalatu wassalam setengah daripada segala hamba Allah. Yang pertama, dia kata kat sini, wajib setiap kita beriman setelah 50 tu, tambah lagi. Ada lagi lah. 50 tu tambah lagi. Iaitu malaikat adalah hamba Allah. Itu nombor satu. Dia bukan Tuhan, dia bukan anak Allah ke apa, dia hamba Allah. Itu pertama. Makhluk lah. Malaikat. Yang dimuliakan mereka itu oleh Allah. Allah muliakan dia. Allah muliakan dia. Dan bahawasanya segala mereka itu terpelihara daripada segala maksiat. Dia tak buat maksiat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dia tak buat maksiat. Dan maha suci mereka itu daripada segala sifat manusia. Malaikat tak sama dengan manusia. Maksudnya malaikat dia dicipta dengan jisim latif. Kita jisim kasar. Kita berbentuk nur. Nur dia mana ada bentuk? Cahaya kan? Tu beza dengan manusia. Dia malaikat juga dia kata suci daripada segala sifat manusia. Suci dengan maksud manusia berdusta, maka malaikat tak berdusta. Manusia ada jantan betina, malaikat tak ada jantan betina. Malah kalau manusia dia ada lelaki, perempuan, kalau ataupun khunsa. Khunsa ni apa maksud dia? Ada dua alat kelamin dan tak ada dua-dua. Tu khunsa. Khunsa adalah ada dua alat kelamin ataupun tak ada dua-dua. Tak ada dua-dua dia panggil khunsa juga. Okey? Berbeza dengan malaikat. Cerita pasal malaikat. Malaikat tak ada dua-dua tapi bukan khunsa. Sebab kalau takrif khunsa tu tadi tak betul, malaikat khunsa. Tak ada dua-dua tu, kalau manusia tak ada dua-dua, nak panggil apa? Laki perempuan? Sebab tu tak ada dua-dua pun khunsa. Khunsa ni ada dua-dua alat kelamin ataupun tak ada dua-dua. Malaikat tak ada dua-dua tapi bukan khunsa. Sebab apa bukan khunsa? Sebab nak kata khunsa, dia kena ada spesies dia yang ada salah satu. Yang ni ada satu, ni ada satu, dia ada dua-dua. Ataupun dia tak ada dua-dua, barulah jadi khunsa. Kalau malaikat dia tak ada, yang ini lelaki perempuan, tak ada, maka tak adalah khunsa tu. Okay. Macam mana segi jisim latih agak ni dia boleh betul-betul boleh betul macam angkat bumi kepala kan. Dan Nabi dulu dia boleh angkat kawan. Sedangkan dia jisim latih, sedangkan yang diangkat tu jisim ya. Tapi jangan lupa, dia juga boleh, antara dia punya kebolehan, dia boleh menyerupai. Dia boleh menyerupai manusia, boleh. Hadis Jibril, Jibril menyerupai lelaki. Dia boleh menyerupai, yang ada riwayat, yang tak ada khilaf, dia boleh menyerupai lelaki. Tak boleh kata dia menyerupai perempuan, tak boleh. Lelaki, sebab itu je ada riwayat. Dan bila dia boleh menyerupai, dia ada kuasa, boleh kita kata gitu kot, ada kebolehan untuk, walaupun dia tu macam cahaya, jisim latih ni cahaya mana boleh, tapi kita sekarang dapat terima dah. Macam mana laser, walaupun dia cahaya, dia boleh memberi kesan dekat boleh belah, boleh beri kesan dekat jisim yang kita ni, jisim yang betul, jisim jirim kita ni, bukan jisim latih, bukan yang halu, yang kasar ni.
Dulu memang soal macam tu. Macam mana dia boleh tu? Cuma kita percaya waktu tu, alah Allah bagi boleh lah, macam tu je lah. Orang kata jalan selamat. Kita nak yang sebenar. Akhir sekali bila teknologi laser tu ada, laser tu boleh belah. Laser tu cahaya. Maknanya tak mustahil lah. Cahaya tu pun boleh. Boleh angkat lah, kita mudah kata. Bukan boleh angkat aja. Dia boleh buat apa saja malaikat ni. Walaupun dia jisim latif, walaupun dia tak makan space, tak memenuhi ruang. Kalau banyak pun tak penuh-penuh. Kan? Cahaya ni kan banyak kan, tak penuh pun tak rasa apa penuh. Tapi kalau orang letak lagi 1000 orang dalam ni, tak boleh nafas. Kenapa? Orang daripada bukan jisim latif, jisim dia kasar. Menyebabkan dia makan space, dia bertempat. Dia bukan masalah bertempat. Dia tempat tu bila dah ada dia tak boleh ada yang lain. Jadi bila ada 1000 orang susah lah, besar susah. Tapi kalau ada 1000 lampu tetap macam tu juga. 2000 juta lampu pun dalam ni tetap sama juga. Walaupun begitu, dia ada kemampuan untuk buat sesuatu, memberi kesan kepada jisim yang tak latif ni. Tu hebat tu. Sebab memang dia tu buat kerja, kan? Dia ada kerja dia tu hujan dan sebagainya. Dia ada kerja. Kalau kita fikir itulah juga malaikat ni. Dia dia tak boleh fikir banyak-banyak sangat. Dan dia terbayang macam dia tak beranak, tak diperanakkan. Maksud tak beranak. Logik lah. Jin pun logik lah. Jin tak beranak. Istilah beranak tu istilah beranak tu lah. Dia beranak dia daripada dua sering jadi satu macam tu. Jin kan daripada api. Maka api tu kalau kita ambil duk terbakar, kita bakar, anak dia lah tu kita panggil. Beranak lah tu istilah itu panggil. Beranak dia tu sama besar dengan bapak dia atau mak dia. Sama besar kan api. Malah boleh jadi lagi besar. Tu jin. Nur cahaya dia lagi hebat lah penciptaan dia. Jadi kita istilah kalau nak kata beranak iaitu begitulah. Gitulah. Jadi dua. Kalau jin lah, kalau api. Kalau cahaya dia tak ada beranak. Ada. Macam mana nak beranakkan cahaya tu macam? Tak boleh, tak ada. Tapi kalau api ada, kita boleh nampak ambil beranakkan dia. Istilah beranak. Tu beza dia. Kemudian tak makan, tak minum. Tak penat. Ayat kursi tu lah. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Tak penat, tak tidur. Itu Allah. Cuma kita perasan tengok malaikat punyalah tak penat, tak letih. Allah lebih-lebih lagi. Gitu. Tujuan kita kenal makhluk kerana kita nak kembali kepada Tuhan. Lepas tu dia kenyang makan apa? Mudah-mudah kata malaikat ni makan tasbih tahmid je lah. Subhanallah, alhamdulillah kenyang. Mereka tak makan pun. Kalau nak kata gitu pun boleh. Tak tidur. Dia boleh berupa dengan yang baik-baik saja. Yang buruk-buruk tak boleh. Dia tak boleh berupa. Dia tak ada catatan amalan. Tak ada. Dia tak dihisapkan lah. Dah tak ada catatan amalan, tak dihisapkan lah, tak dikira lah amalan dia. Dekat kiamat nanti dia akan dibangkitkan sekali. Lepas pada tu dia ada yang dimasukkan ke dalam syurga, ada yang tak. Allah nak bagi masuk dia masukkan syurga. Malaikat ada yang tak. Istilah dia macam mana? Mereka itu akan masuk ke dalam syurga dan bernikmat mereka itu padanya. Dapat nikmat dalam syurga, malaikat. Dan barang yang dikehendaki oleh dia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kitab Kifayatul Muhtadi ada. Nanti kita baca bab tu nanti. Iaitu malaikat nanti dia adakah terima nikmat juga. Dekat syurga. Ada yang masuk, ada yang tak. Ada yang mati. Tapi dia dibangkit. Dia dibangkit yang ketika di padang mahsyar, yang dibangkitkan binatang, tumbuh-tumbuhan, manusia, jin, malaikat, semua bangkit. Kemudian selepas pada tu, ada yang kekal, ada yang musnah. Yang kekal kita. Jin, sebahagian malaikat yang Allah nak kekalkan. Malaikat tumbuhan binasa. Ada yang kekal, ada yang tak kekal. Dan bahawasanya tiada yang mengetahui banyak mereka itu melainkan Allah. Tak tahu banyak mana, Allah je yang tahu. Setuju tak kalau
saya kata bahawa malaikat dia bukan makanan daripada zikir satu. Boleh juga. Sebab dia sebenarnya dia tidak memerlukan benda tu. Sebab yang menghidupkan Allah Ta'ala, yang memberi tenaga kepada Allah Ta'ala Iyalah. seluruh pada dia. Kita ambil contoh satu nuklear. Kita ambil saja nuklear dia ada tenaga dia sendiri Dalam tu memerlukan pada tenaga-tenaga yang lain. Pada nuklear ni dia wujud, bila kita letak pada nuklear, dia ada tenaga dia, contoh boleh bertahan selama 100 tahun. Dan dia nuklear ni dia akan memerlukan tenaga dia, tanpa ada cas, tanpa ada cahaya tu. Macam saudara-saudara seperti kalau tengok macam malaikat macam tu lah. Allah Ta'ala meletakkan seperti itu. boleh juga. Boleh je. Cuma ada kitab kata gitu. Itu pun kata bukan maksud dia lapar, bila lapar subhanallah, bukan maksud tu. Ada kitab tulis gitu, memang ada. Tak ingat kitab apa. Ada tulis, dia kata malaikat makannya tahmid dan tasbih. Sebenarnya maksud makan tu pun takrif dulu. Takrif dulu. Maksud makan tu apa? Takrif dulu. Sebab setiap benda mesti ada takrif. Kadang-kadang kita cakap ada beberapa makna. Takrif makan tu apa? Dia tu kau bagi dia komputer, itu memang makanan dia tu. Bukan ambil komputer kerak. Kau suruh dia buat poster, tu memang makanan dia. Kau tak payah, memang lawa dia buat. Memang makanan dia, bukan makan poster. Contohlah. Jadi makan tu memang ada kitab tulis. Ada kata mereka tapi sebelum tu dia kata mereka tidak lapar, tidak apa, tidak semua. Tidak penat, tidak lapar. Kemudian dia kata dan makanan mereka tahmid dan tasbih. Jadi kita tu cakap tadi, tahmid dan tasbih tu kita kata-kata gitu je lah, makanan. Tapi makanan pun boleh takwil lagi, boleh cerita lagi makanan dia. Tak ada nafsu. Tak ada nafsu. Walaupun orang putih kata ada nafsu kan? Orang putih Allah lupa dah. Angel apa? Fallen angels. Fallen angels tahu? Macam cerita fallen angels ni. Kenapa dia kata fallen angels? Istilah asal, malaikat, ada malaikat ni orang Nasrani. Ada malaikat yang tak puas hati. Dia baik tapi dia tak puas hati, dia memberontak. Akhir sekali dia jadi jahat. Dia panggil fallen angels. Iyalah, betul lah. Sampaikan ada apa idiom apa bahasa Melayu? Perumpamaan, idiom tu lah kan. Apa? Even angels make mistakes. Boy, cakap orang putih lah. Jangan. Dia kata malaikat pun buat salah. Dia nak bagi tahu orang dia tu baik gitu. Kau jangan puji sangat. Kalau dia orang punya peribahasa, even angels make mistake. Malaikat pun buat salah. Dia orang punya peribahasa. Kita tak boleh. Akidah kita malaikat tak buat salah. Itu mereka. Sebab tu dia ada idiom tu. Kita pula duk pakai. Tapi maksud malaikat dia tu bukan malaikat orang baik gitu ini. Tapi perkataan tu tak cantik lah. Malaikat pun buat salah kan. Nampak baik iyalah tentang muda-muda. Malaikat pun buat salah. Bukan nak kata malaikat buat salah, tapi ayat tu tetap tak cantik juga. Tu orang putih. Jangan nanti keluar orang putih nanti. Orang politik pakai? Oh ya ke? Pertama kita tak boleh kata salah secara, sebab mungkin maksud angel tu lain kan. Maksud lain. Cuma macam mana pun tetap cantik juga. Sebab kita tahu akidah kita malaikat tak buat dosa. Tiba-tiba dia guna istilah tu walaupun maksud dia lain. Jadi tak cantik. Nak kata salah tak boleh lagi. Tak cantik lah, tak patutlah guna tu. Walau baik macam mana pun macam malaikat buat salah juga. Itulah. Iyalah. Boleh lah. Sebab tu kata tak boleh kata dia salah mutlak. Cuma tetap juga tak cantik. Sebab dia sebut malaikat malaikat dalam Quran la ya'sunallaha ma amaruhum. Tak buat maksiat, hanya buat wa yaf'aluna ma yu'marun. Hanya buat apa yang Allah suruh. Tiba-tiba kita guna macam tu dengan maksud yang lain. Tak cantik. Macam ni pun taklah salah. Tak salah mutlak. Apa lagi? Okey. Tak tahu berapa banyak, melainkan Allah aja yang kata ada kisah tapi panjang sangat. Kisah malaikat Babil, dekat negeri Babil, Harut Marut. Jadi kat kita Karut Marut. Karut Marut apa? Harut dekat negara Babylon.
Dia macam mana? Cerita orang kafir ni. Dia ada komplain sikit kat Allah macam tu lah. Akhir sekali dia, Allah bagi dia nafsu. Akhir sekali dia ajar orang buat sihir untuk pisahkan suami isteri. Dalam Quran ada cerita ni. Tak ingat ayat apa. Innahu fitnah. Tetapi malaikat tu dalam ayat tu lah, dia ajar, sebelum dia ajar dia kata ini cubaan bagi kamu. Betul? Lagi? Ada kisah tu. Saya pernah cerita, tak ingat kuliah mana. Pernah. Ceramah. Pernah cerita sekali. Wa ma unzila alaihi malakaini bi Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta ingat lupa je. Nahnu fitnah fala takfur. Ini fitnah bagi kamu, jangan kamu. Dia ajar, main sini. Aku nak ajar kau sihir cara untuk memisahkan suami isteri. Gitu, dia ajar orang ni, malaikat ni ajar orang. Tapi sebelum dia ajar, ini adalah fitnah. Fitnah ni masuk ujian. Bukan fitnah tipu, bukan. Ujian. Ini ujian. Fala takfur. Jangan kamu buat. Tapi kalau tak buat, kalau tak bagi buat, ajar buat apa? Cerita ni panjang ni. Boleh cari kat YouTube. Saya rasa ada YouTube ke? Ada cerita pernah bahas. Kat sejam juga abang ni. Fala takfur. Jangan kamu kufur. Jangan kamu buat. Tapi aku nak ajar. Ini fitnah bagi kamu. Atau ini ujian bagi kamu. Pelik tak? Malaikat turun 2 orang. Kemudian dia ajar zaman Nabi Sulaiman. Dia orang datang, dia ajar sihir. Sebelum dia ajar, dia kata ini ujian bagi kamu, jangan kamu buat. Tapi aku ajar. Wa ma yu'allimani. Mereka berdua tu 2 malaikat, tidak mengajar mereka. Min ahadin, tak mengajar seorang-seorang tu. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta sehingga mereka berkata nahnu fitnah. Ini adalah fitnah. Ini ujian. Tapi peliklah apa bendanya. Cerita dia panjang, saya pendekkan lah. Zaman Nabi Sulaiman, Zaman Nabi Sulaiman, benda pelik-pelik ni biasa. Bagi kita pelik zaman tu biasa aje. Maksudnya orang jalan atas air. Biasa je. Terbang pun best. Terbang pun biasa. Tengoklah 4-5 kali. Dah tengok. Terbang. Apa-apa lah. Angkat bukit. Angkat. Mana benda-benda pelik tu biasa. Bila benda-benda pelik tu biasa, Nabi Sulaiman buat datang mukjizat. Jadi pelik juga. Nabi Sulaiman buat benda mukjizat pelik juga sebab nak suruh iman. Yang maknanya ketika zaman Nabi Sulaiman ada benda pelik yang mukjizat, yang malah wali-wali waktu tu pun buat benda pelik juga. Tapi yang betul. Yang kita main karamah ke apa yang betul. Dan dalam masa yang sama, benda-benda pelik ada yang tak betul. Ada yang sihir apa semua. Okay. Jadi benda pelik tak asing lagi. Sebab tu tak pelik Nabi Sulaiman boleh kontrol langit dalam laut, jin perit boleh tu. Balqis tu ambil istana Balqis sebagai, tak pelik langsung. Macam mana boleh kontrol atas bawah, semua boleh kontrol. Jadi maknanya kontrol tu kira hebat lah. Cuma tak pelik. Okay. Ambil mutiara-mutiara semua dalam laut, dalam jinnya kerja tu. Semua kerja dengan ataupun dikontrol oleh Nabi Sulaiman. Jadi oleh kerana terlalu banyak benda pelik dan tak dapat dibezakan mana betul mana tak betul dah. Ni karamah ke ataupun ni sihir, tak dapat beza. Maka turunnya malaikat ni untuk ajar sihir supaya istilahnya untuk ajar rukun sihir. Boleh tak? Menarik tak? Untuk ajar syarat sah sihir. Malaikat supaya bila tengok syarat sah dia, rukun-rukun sihir, oh yang ini sihir, maka aku tak nak ikut dia walaupun pelik. Sebab tu malaikat 2 datang mari ajar. Ini rukun yang pertama, rukun sihir. Saya ingat ada dulu, saya dalam 4-5 tahun lepas, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun lepas, ada orang ambil video dia buat. Dah viral video tu lama dulu lah. Boleh cari kat YouTube. Rukun sihir, dia tulis situ. Pandai sungguh dia cari duit. Dia cari duit lah masuk YouTube. Saya tengok,
Ni muka aku ni. Tengok 3-4 tahun lepas. Ada dalam YouTube. Orang ni cerita masa dekat tempat lain dulu. Dah cerita dah benda ni. Jadi bila cerita tentang kisah ni, maka saya kata rukun sihir. Yang pertama, rukun sihir mesti buat perkara yang haram. Tu rukun sihir pertama. Perkara haram. Apa, makan babi, ambil Quran, bubuh dengan najis, macam tu. Benda haram. Tu untuk syarat. Antara syarat. Banyak lagi syarat dia. Makan nak ajar sini. Akan jadi lain pula. Cuma itulah antara syaratnya. Mesti buat benda haram, benda dosa besar. Kalau tak buat, baca Quran terbalik. Baca Quran ikut terbalik. Ikut daripada belakang ke depan. Ambil darah haid. Ambil orang mandi jenazah tu, dia punya belen-belen, baki-baki tu, dia punya kapas-kapas. Ada lah benda buat ni? Ada. Tapi kena buat benda haram. Gali kubur. Gali kubur. Tahu tak? Cerita lain lah, cerita lain. Kenapa kata masuk gali kubur ambil kain tu? Bukan masalah kain tu. Bukti dia telah buat dosa. Tu kain tu. Kalau mana kain kapan? Pengikat ke mana ada. Okey, dah ada. Mana bukti kau telah buat dosa? Bukan kain tu yang penting. Yang buat dosa besar tu yang penting. Penting bagi untuk mengesahkan sihir. Kalau tidak, tak sah sihir. Bila tak sah, tak jadi, tak mujarab. Dia ada dia punya. Kita ingat benda tu. Bukan benda tu. Bila dia gali kan berdosa. Jadi apa bukti kau gali? Ambil video? Tak, ambil je satu apa-apa. Apa lagi dosa? Bakar orang sampai keluar minyak dagu tu. Dia bakar orang tu. Letak. Dapat sikit. Power apa? Cenuai apa nama? Power tu. Cenua. Power tu. Masuk power tu mujarab. Mana taknya berapa banyak dosa besar nak dapat tu. Dia buat. Cukup syarat dan rukun sihir. Pelik orang dengar. Apa benda ni? Cek sikit je. Ikut balik rumah. Cari ustaz untuk buang apa tu. Cari je. Itu siapa yang ajar? Asalnya malaikat tu ajar supaya dapat membezakan mana pelik yang betul, pelik dengan masuk mukjizat yang betul, pelik yang tak betul. Jadi kalau dia tengok orang ni, tak semayang gitu, ini tiba-tiba buat benda pelik. Dan buat pula ada benda-benda haram, tak puasa ke apa. Dia tak ikut lah. Walaupun boleh buat benda pelik. Walaupun boleh jalan atas air. Walaupun boleh terbang. Walaupun boleh lipat bumi. Lipat bumi ke lipat langit ke tak kisahlah. Tapi tengok syariat. Itulah yang malaikat tu ajar. Sebab tu dalam ayat tu ujung sekali fala takfur. Aku ajar tapi ini ujian bagi kamu, jangan kamu buat. Pelik. Ajar tapi jangan buat. Itu sebab dia. Itulah kalau ada. Tapi orang Nasrani dia tak kata gitu. Dia kata orang Yahudi Nasrani dia kata memang fallen angels. Malaikat tu jadi jahat. Bila jadi jahat dia memberontak. Maka dia dam. Dia dikutuk. Istilah dia panggil dikutuk. Bila dia kutuk, alang-alang jahat, biar dia jahat. Malah ada dia setan lain tak? Makin pelik lah. Makin pelik. Setan lain. Dia jumpa lah, tengok mana lagi jahat. Malaikat ni, yang jadi jahat ni ataupun setan lagi jahat. Dia jadi makin pelik. Itu akidah dia. Akidah yang songsang. Tu ada orang bagi link kan tu. Ada tu. Ada pun orang bagi tapi kecil sangatlah. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Ada orang bagi. Siapa bagi ni? Ceritakan tentang zaman pemerintahan kerajaan Nabi Sulaiman, kerja syaitan pada pemerintahan Nabi Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman. Nabi Sulaiman tak kafir. Kafir enggak maksud tak buat jahat, tak buat dosa sebab buat benda pelik ni. Tidak. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Yang buat sihir itu bukan Sulaiman. Dia buat mukjizat. Yang buat tu setan yang ajar orang. Wa ma unzila 'alal malakaini kecil sangat. Wa ma unzila 'alal malakaini
bibabila Harut wa Marut. Macam tu juga yang malaikat Harut Marut dia ajar. Wa ma yu'allimani, mereka tidak mengajar min ahadin, seseorang daripada waktu tu, hatta yaqula, sehingga mereka berkata, innama nahnu fitnah, ini ujian bagi kamu, fala takfur, jangan kamu kufur, jangan kamu buat. Itulah panjangan pula cerita dia. Orang tu ada orang bagi link, saya punya link tu kot, tengok nanti. Memang ada, lama punya cerita, masa muda lagi. Okey, jadi ramainya malaikat, untuk faham mudah-mudah katalah, tapi bukan tepat pun. Manusia 1, jin 9, malaikat 90. Nak bagi tahu gitu je lah. Dalam nisbah 100, kalau 100 gitulah. Manusia 1, jin 9, malaikat 90. Itu nak menunjuk isyarat ramai je. Dan setengah daripada mereka itu Jibril. Nak habiskan malaikat ni dulu. Malaikat ke? Habiskan malaikat lah. Macam nak habis ni? Okay. Dan setengah daripada mereka itu Jibril dan Mikail dan Israfil dan Israel. L ni masuk hamba. Bahasa dulu, bahasa apa? Ibrani ke apa? Apa tah? Bahasa dulu lah. Il ni Ismail. Il tu adalah hamba maksud dia. Jib, Mik adalah maksud dia. Ism. Adalah. Yang penting il tu hamba. Jadi maknanya Jibril ni macam suruhan Tuhan macam tu lah, hamba Tuhan sebagainya. Dan mereka Israel yang mencabut nyawa ni, setengah kata dia malaikat maut. Dia malaikat maut. Israel ni adalah ambil daripada Israeliat. Ada juga kata gitu. Tapi tak kisahlah nama, yang penting kita beriman dengan pencabut nyawa. Malaikat pencabut nyawa. Dan mereka itu yang 4 kepala segala mereka itu. Rupanya ketua 4 orang ni. Istilah kita panggil orang lah. Dalam kitab kita pun panggil orang, malaikat. Bukan sebab malaikat tu orang. Sebab itu adalah penjodoh bilangan dia panggil. Penjodoh bilangan yang tertinggi. Penjodoh bilangan? Penjodoh bilangan yang tertinggi adalah orang. Kalau bawah sikit, ekor. Bawah lagi, buah. Sebuah. Sebiji. Semua tu tak boleh kau pakai. Sebiji malaikat. Tak boleh. Yang paling tinggi apa? Orang. Jadi kita ambil seorang malaikat. Bukan nak kata malaikat tu orang. 4 orang ni adalah ketua. Iaitu malaikat Jibril, pembawa wahyu, Mikail pengatur rezeki, Israfil peniup sangkakala, Israel pencabut nyawa. Dan yang ketua. Dan yang selebih-lebih mereka itu, setengah daripada segala malaikat itu, iaitu segala malaikat yang menanggung arash. Ada lagi malaikat lain selain, selebih-lebih mereka itu, maksudnya lain lagi, malaikat lain lagi adalah malaikat hamalatul arsh, dia panggil. Malaikat penanggung, pemikul arash. Arash pertama, sebelum nak tahu malaikat, kita tahu arash dulu. Arash ni satu tempat. Pertama, arash ni makhluk. Betul nombor 1, makhluk Allah. Allah cipta lah maksudnya. Kemudian dia adalah makhluk yang paling besar. Makhluk yang paling besar adalah arash. Dia duduk ke atas daripada langit yang ke-7. Kalau kita ambil bumi, letak dekat arash tu, bumi tu macam cincin aja. Ambil bumi, letak kat arash, nampak macam bumi, lepas tu cincin satu. Bumi, cincin satu. Tak jumpa cari. Ini kan bumi kat arash. Tak jumpa cari bumi. Nak bagi tahu besar. Itu pun bukan benar. Nak bagi tahu besar je. Perumpamaan aja. Dan arash ni sarir ataupun atap yang boleh berteduh kat bawah dia. Jadi kita dibangkitkan nanti beratapkan arash. Okey. Dan mereka itu malaikat yang 4 orang tu. Dan mereka itu pada ketika ini sekarang 4 orang. Ada 4. Yang arash yang besar, paling makhluk Allah yang paling besar, dia duduk pikul. Sekarang 4. Kuat lah, memang kuat lah. Dan ditambah atas mereka itu, pada hari kiamat, 4 orang. Nanti kiamat nanti, tambah lagi 4 malaikat. Jadi 8. Maka jadilah ketika itu 8 orang. Besar mana? Kita tengok besar mana. Arash tak boleh nak dibayangkan, paling besar. Malaikat tu besar mana pula? Sekarang 4.
Nak tahu, kita boleh tengok satu riwayat, Jibril ada 600 sayap. Jibril ada 600 sayap. Satu sayap daripada timur ke barat. Pun dah tak boleh fikir dah, jam lah. Kat macam mana timur. Macam dunia ni lah, timur ke barat. Satu sayap. Dia ada 600. Besar. Satu sayap, bukan satu sayap, satu pelepah. Satu pelepah. 600 sayap. Okey. Satu sayap timur ke barat. Itu Jibril. Israfil, peniup sangkakala, kata Jibril dekat Nabi ketika Isra' Mi'raj, dia kata lagi besar. Israfil lagi besar, dia kata. Nabi kata besarnya kau. Nabi kata. Nabi pernah tengok Jibril pengsan. Dalam keadaan benar, sebenar. Bukan dia menyerupai, sebenar. 2 kali Nabi pernah tengok. Pernah tengok Jibril. 2 kali. Kali pertama pengsan, kali kedua tak. Dah ada cerita dalam kisah Burus ada satu dalam Quran, ada kisah tu. Bila Nabi kata Jibril kau besarnya, Jibril kata apa? Israfil lagi besar. Dia kata gitu. Besar mana? Israfil tu peniup sangkakala. Besar mana? Kata Jibril, aku ni sebesar satu bulu pelepah Israfil aja. Oh Allah, lagilah tak boleh bayang. Dia pun satu sayap timur ke barat, pun tak boleh bayang dah. Besar-besar Jibril ni satu pelepah Israfil aja. Satu bulu pelepah Israfil aja. Lepas tu, besarnya Israfil. Kata dia, ada lagi besar. Apa dia? Malaikat 8 orang tadi yang memikul Arash. Lagi besar. Kata Israfil, lagi besar. Besar macam mana? Israfil kata, Jibril berkata sekali, aku terbang, aku pergi. Kelajuan cahaya ni. Malaikat kan cahaya, kelajuan cahaya. Daripada telinga ke bahu dia, 700 tahun perjalanan. Lagi tak boleh fikir lah. Itu daripada telinga ke bahu. Tak boleh fikir lah, habis lah. Itu kelajuan cahaya. Bukan naik MIV. Naik kelajuan cahaya. Yang poin dia bukan kita nak benda tu. Kita nak Allah bapak besarnya. Habis dah besar, hebat. Berhenti kat situ. Bukan. Kita nak kalau hebat Allah, lah kali pergi ke situ. Senang aja. Dalam kita mengaji akidah, last kali bawa ke mana? Kalau last kali dia bawa kepada hebat makhluk, tak kena cara pengajaran gitu. Ada yang bawa ke ustaz tu. Apa-apa datang beli produk saya, dia bawa ke dia. Tak guna juga. Itu orang tak ada guna itu macam tu. Dia kena kepada Allah. Ngaji akidah bawa kepada Allah. Sekali kita cerita makhluk hebat-hebat, lepas tu cerita hantu gitu, gini jin gitu, lepas tu habis kat situ je. Habis tak jadi. Kembali kalau Allah macam mana? Hebatnya macam ni, Allah yang buat. Hebat sungguh lah. Hebat lah sebab kita hanya nampak dalam lingkungan kita. Apa je yang kita nampak? Kita pula yang jenis tak pergi luar negara, duk main kat area Kuantan. Bukan Kuantan, main berserah. Pak berserah. Tak pergi mana pun. Sekali-sekali lagi raup. Gitu aja. Kita dah kena bersatu. Kita tak pergi ke Johor, tak pergi situ, tak jumpa. Malah lebih luas pada tak. Jadi kita terkepit. Kita hebatnya Allah. Hebatnya Allah. Kita kata mengikut pandangan kita hidup tu je lah. Kalau kita hidup dalam bilik, hebatnya Allah. Hebat gitu lah, satu rumah je. Jom pergi situ. Tengok orang ni bercakap. Bercakap lain-lain. Ramai orang gitu. Allah hebatnya. Nampak lagi luas. Orang yang naik ke angkasa, dia tengok bumi. Allah. Cara dia lain pula. Hebatnya. Kalau dia Islam lah. Hebatnya Allah mencipta. Tengok bulan. Hebatnya. Kita tengok bulan yang benda jauh. Itu terasa gitu-gitu je. Sebab tu lagi luas perjalanan kita keluar. Dan kita kembali kepada Allah. Kalau tak kembali, tak jadi juga. Kembalilah. Lagi besar. Jadi bila kita cerita tentang besar sungguh satu pelepah lah, 700 tahun perjalanan daripada telinga ke bahu lah, last sekali Allah cipta, Allah maha hebat lah. Tu pergi ke situ. Allah tadi baru langit pertama. Mana? Allah cipta Allah planet. Tak sampai langit pertama. Orang yang kata naik langit sebenarnya itu masih lagi dunia. Langit dunia dipanggil langit dunia. Dengan maksud bukan langit. Sebab nak masuk langit pertama ada malaikat. Ingat Isra' Mi'raj dulu. Kita khatam kitab tu. Nama malaikat tu apa? Malaikat Ismail. Bukan Nabi Ismail. Malaikat tu nama malaikat Ismail. Jaga pintu. Jibril bawa kelajuan cahaya ni. Bawa Nabi. Daripada Baitul Maqdis naik. Sampai ke langit pertama. Baru nak masuk langit pertama. Ada guard security. Dia kata, siapa tu? Aku Jibril. Siapa tu?
Yang diutuskan. Telah diutuskan. Tak ingat cerita tu? Telah diutuskan. Ya. Maksud bisa sebab mereka sentiasa menunggu-nunggu bila Nabi diutuskan. Tapi diorang tak tahu. Bila Jibril bawa, engkau siapa? Aku Jibril. Oh, ketua malaikat. Dia tak tahu, dia kerja jaga situ je. Malaikat Ismail tu, langit pertama dia jaga pintu tu. Lepas tu siapa kat belakang tu? Telah diutuskan. Bila sebut telah, aku tunggu lama dah. Yang inilah. Buka pintu. Itu baru boleh masuk langit pertama. Begitulah sampai 7 kali. Ada malaikat duk jaga. Kita yang pergi ni, istilah dia panggil langit dunia ataupun dunia lagi. Bukan langit. Tak masuk lagi. Masih lagi bumi. Tak, yang kita kata pergi angkasa tu kan? Bukan. Masih lagi bumi. Tak masuk pun langit. Kalau kita tengok cerita langit tu 500 tahun perjalanan lah, ada bahar, ada laut. Tak kerti nak fikir dah. Ada laut dekat atas. Antara ada laut tu pula 500 tahun. Tak boleh nak cakap, tak boleh bayang langsung. Jadi yang kita kata kita pergi langit-langit tu tak, sebenarnya masih lagi di bumi. Perasan aja. ISS tu masih lagi bumi. Ataupun kalau nak langit juga boleh lah, panggil langit dunia. Dia langit dunia baru langit betul. Dia duduk langit dunia, maknanya bukan langit lah. Bukan langit pun. Kita anggap bumi bila boleh menapas. Bila tak boleh menapas dia langit. Tak. Bukan maksud tu. Langit. Bukan. Tak boleh menapas kan kat atas kan? Maknanya dia langit lah. Bukan. Langit ataupun tidak bukan bergantung kepada boleh menapas ke tak boleh menapas. Kita salah faham. Ni yang terakhir, yang last. Dan setengah daripadanya Munkar dan Nakir. Dia nak bagi tahu lagi malaikat yang lain lagi. Munkar dan Nakir dan Ridwan memerintah, yang memerintah dalam syurga. Mudah kata guard dia lah, security lah, penjaga pintu syurga, nama Ridwan. Dan Malik yang memerintah neraka, yang menjaga pintu ataupun yang menjaga pintu neraka. Jadi kalau kita kira ada berapa tadi? Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Ini ketua besar, VIP paling besar. Sebab Fadha'in 10. Lepas tu Munkar 4. Munkar, Nakir, Ridwan, Malik tak cukup lagi. Raqib, Atid. Tak, yang 8 tak masuk. Itu bukan Fadha'in. Yang 8 penanggung aras tu bukan fardu ain. Kan memang ada tapi bukan fardu ain. Memanglah cerita seronok masuk ajalah. Cuma bukan fardu ain. Yang fardu ain 10. Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Glamour 4 ni memang glamour. Okey. Kemudian Munkar, Nakir dalam kubur lah. Penyeksa tu. Kemudian Ridwan, Malik dekat syurga, penjaga syurga neraka. Kemudian Raqib, Atid. Raqib, Atid penulis catatan. Itu fardu ain. 10 fardu ain. Yang selain pada tu bukan fardu ain. Termasuk juga malaikat Halamatul Arsh yang memikul arash, dia bukan fardu ain tapi tahu pun seronok. Habis kat situ kita bincang akan datang, dan wajib kita i'tikad pula bahawa seafdal segala makhluk itu Nabi Muhammad. Masuk pula cerita Nabi. Masuk cerita Nabi. Tangguh dulu.